أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sama-sama kita buka majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita mengambil berkah bacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurniaan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini kita dapat menikmati nikmat Islam dan iman. Nikmat kita berada, tidak ada sekatan untuk kita pergi ke masjid. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggandakan amalan kita, menggandakan pahala atas amalan kita, menjadikan setiap langkah kita ke masjid, sama ada langkah berjalan kaki, basikal, motor, kereta, setiap pusingan roda itu Allah angkat darjat kita mulia di sisinya, dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Itulah yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akhirkan hidup kita dalam keadaan kita beribadah menyembahnya. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak Allah jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahnya. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kuliah kita pada malam ini, muka surat 164. Muka surat 164, kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali rahimahullahu taala At-Tusi. Manusia itu ada tiga macam. Wan-nasu salasatun. Manusia dia ada tiga jenis. Tiga jenis manusia, tiga macam. Pertama, antaranya seumpama makanan asas yang tidak boleh tidak daripadanya. Yang kedua, antaranya seumpama ubat, diperlukan pada sesuatu masa, tidak pada masa lain. Yang ketiga, antaranya seumpama penyakit yang tidak dikehendakinya sama sekali, tapi terkadang seseorang hamba itu dibalakan dengannya, walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tiada manfaatnya. Berarti kat tu tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita bermasyarakat, bersahabat, rakan dan sebagainya, kenalan-kenalan, ada tiga jenis manusia yang kita boleh kategorikan dalam tiga golongan ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, seperti makanan asas, kena ada. Tak boleh tak ada, kena ada. Yang kedua, seumpama ubat, diperlukan atas sebab-sebab tertentu sahaja, atas pada sesuatu masa, tidak pada masa lain. Tanya kita nak dia, kena ada. Masa lain kita tak perlu dia, tak perlu ada. Tu.
Yang ketiga, seumpama penyakit yang kita tak si pun dia dalam kehidupan kita, tapi ia mari dalam kehidupan kita seperti bawa bala. Jadi 3 manusia ini dalam kehidupan kita pasti ada. Antaranya yang pertama seumpama makanan asah, iaitu sahabat yang kita berjuang bersama, susah senang bersama. Tak ada dia, tak jadilah kita. Tu. Tak ada dia, tak duduklah kita setakat ni gini. Tu. Ki ada dia lah. Yang kita perlu ke dia dalam kehidupan. Umpama keluarga, rakan sekerja yang rapat yang membantu kita dalam satu perjuangan. Dia seperti makanan asah yang tidak boleh tidak daripadanya, kena ada dia ni. Yang kedua, umpama ubat. Kadang dia perlu kita ni taing atas sesuatu masa tertentu sahaja. Kalau tidak kerana keadaan sesuatu masa, dia tak perlu pun kita. Tak selesai pun dengan kita. Yang ketiga, antaranya seumpama penyakit yang tidak dikehendakinya sama sekali. Dia tak si pun kita. Ataupun kita tak si pun dia, tapi dia mari bawa nyusah pada kita. Maka kata Imam Ghazali, perlulah seorang itu mengambil langkah-langkah supaya ia dapat selamat daripadanya, iaitu golongan kawan yang ketiga tadi. Hak berhi bawa nyakit, tidak ada manfaat, dan kita pun tak senang berkawan dengan dia. Maka kena ambil langkah-langkah supaya berhati-hati dan selamat kita daripada bahaya hak dia bawa. Dan kata Imam Ghazali, dalam kehadiran penyakit itu ada faedah yang besar sekiranya kamu sanggup memperbaikinya. Kalau kawan kita mari kawan dengan kita tu dia punah, nyusah kita dan sebagainya. Kalau kita tak boleh baiki dia, kita kena tinggal dia, takut punah siapa kita. Tapi kalau kita boleh baiki dia, dia boleh dengar kata kita, kita boleh dakwah, mampu untuk dakwah dia, dia makan nasihat kita, maka jadi manfaat yang besar, faedah yang besar, iaitu gudang pahala untuk kita. Setiap kali dia berubah, dia buat amal ibadah, kita pun boleh pahala hasil daripada kita tarbiyah dia. Iaitu apabila kamu cuba memperhatikan keadaannya dan tindakannya yang kamu anggap buruk, lalu kamu pun menjauhkan diri daripadanya. Orang yang berbahagia itu orang yang memberi pengajaran kepada orang lain, dan orang mukmin itu adalah cermin bagi orang mukmin yang lain. Wa pada rahmati Allah. Tapi kalau keadaan dia, tindakan dia, keadaan diri dia yang buruk, dan kita pun anggap perbuatan itu buruk, bagi nasihat pun tak dengar dan sebagainya, maka kita kena jauhkan diri daripadanya. Kerana apa yang dia buat buruk itu dimurkai oleh Allah dan Nabi tak suka, maka mana mungkin kita suka. Lalu kita menjauhkan diri kerana kita tak suka, seperti mana Allah dan Rasulnya tak suka dengan perbuatan buruk dia. Maka kena jauhkan diri, takut-takut perbuatan buruk tu jakit pada kita. Ada orang bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, siapa sebenarnya yang mengajar adab-adab kepadamu? Lalu Nabi Isa menjawab, tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadaku, tetapi apabila aku melihatkan kejahilan orang yang jahil, maka aku menjauhkan diri daripadanya. Tuan pada rahmatillah Allah SWT, orang tanya Nabi Isa, siapa ajar adab kepadamu? Adab-adab dalam kehidupan ni ada adab-adab dia lah. Adab dengan adab lain. Adab istiadat, dia termasuk dalam adab. Bukan adab termasuk dalam adab istiadat. Dia adab benda lebih besar lagi daripada adab. Kerana adab kadang-kadang sia-sia, tapi adab pasti boleh pahala ibadah. Itu. Kerana itu setiap perkara ada adab dia.
adab basuh tangan, adab berkomo, adab datang ke masjid, adab tidur, adab bangun, adab berpakaian, adab-adab semua. Lalu Nabi Isa jawab, tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadaku, tetapi bila aku melihatkan kejahilan orang yang jahil, maka aku menjauhkan diri daripadanya. Itu antara adab. Tu. Jauhkan diri daripada orang yang jahil, kerana bahaya kita tergolong dalam golongan yang jahil, kita pasti akan terikut. Maksudnya bila kita dakwah dia tak jadi, nasihat pun tak jadi, bila kita berdebat, berdiskusi dengan orang yang jahil, dia tidak ada manfaat melainkan pertengkaran sahaja. Maka jauhkan diri adalah lebih utama, lebih selamat. Itu. Sungguh benarlah perkataan Nabi Isa itu. Selawat dan salam ke atas Nabi kita dan juga beliau. Sekiranya manusia menjauhkan diri daripada melakukan apa yang mereka benci, daripada orang lain membuatnya, nescaya sempurnalah adab mereka, dan mereka tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Kita kena jauhkan diri daripada perkara yang kita benci orang itu buat kita, ataupun dia buat pada orang lain benda buruk lah. Maka kita jauhkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan kita, dan kita jauhkan diri kita daripada berkawan dengan orang yang tidak ada adab. Kerana orang yang tidak ada adab akan mempengaruhi pemikiran kita, tindakan kita sehingga kita tidak beradab. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu taala. Pasti kita nak ajar anak kita ni adab yang baik. Tiba-tiba dia pergi tadika. Pergi tadika, budak tu dia dengar daripada perkataan budak lain, perkataan lucah. Dia tak tahu gapo. Budak tu kalau dia kejut, dia sebut perkataan lucah. Jadi budak ni dengar ramai orang sebut. Dia pun balik rumah. Bila dia terkejut, depan mak ayah dia terkeluar perkataan tersebut. Maka kenapa ayah dia? Ayah dia tanya, mu belajar mana? Tu. Dia tak tahu gapo apa ayah aku tak apa aku sebut perkataan ni. Dia tak tahu benda tu lucah. Dia sebut. Dia kawan-kawan dia sebut. Begitulah. Apa yang dirahmati Allah SWT, dia jakit benda ni. Tu. Kerana banyak kali diulang di depan mata kita, banyak kali diulang kita dengar, dia akan tersemak di akal fikiran, dan kadang-kadang boleh keluar benda tu. Kerana itu menjauhi benda buruk termasuk dalam adab dah. Jadi bukan kita tak selesai dengan dia, oleh kerana dia ni dalam keadaan adab yang buruk, maka kita menjauhkan diri kita daripada adab yang buruk tersebut. Kerana adab yang buruk ada pada dia, kerana itu kita menjauhkan diri daripada dia juga. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, adab ni dalam kehidupan kita benda yang kalau di pembelajaran di sekolah, benda yang dianggap remeh-temeh dah zaman sekarang. Budak sekolah adab dengan guru pun kurang dah lah ni. Tu. Kurang. Tidak ada adab. Kalau kita tengok main-main, guru dipermainkan oleh murid dan sebagainya. Guru diubuk oleh murid pun ada, oleh pelajar, kerana kehilangan ketandusan adab. Kerana adab sepatutnya untuk belajar ilmu-ilmu yang lain, sepatutnya dia belajar adab dahulu. Ilmu adab. Ilmu adab ni penting. Bila dia beradab dalam pembelajaran, beradab dalam penulisan, beradab dalam percakapan, beradab dengan guru, beradab dengan kitab, beradab dengan majlis ilmu, maka dia akan membesar dengan adab dan ilmu dia selari. Dia selari. Dia tidak pernah ilmu pergi dulu baru adab kemudian, tidak. Dia selari dua tu. Adab dan ilmu adalah selari. Orang yang berilmu pasti beradab, orang yang beradab pasti dia berilmu. Itu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Apabila kita ada sahabat kita, pasti kita nak sahabat yang beradab lah. Kadang-kadang kalau kita kahwin dengan sahabat yang tidak beradab, kita duduk depan keluarga kita dalam majlis kahwin, kalau kita tengok tu berlaku di Malaysia. Di majlis kahwin ni majlis yang paling penting dah dalam kehidupan seseorang kawan, seseorang sahabat kita. Dia mengundang kita dan dia mengharapkan kita hadir. Ada berlaku di Malaysia, rakan dia kahwin, dalam banyak-banyak rakan sejabat tu seorang je pergi, sehingga dia ambil keputusan nak berhenti kerja kerana pakat dogi majlis kahwin dia. Terasa hati. Tu adab memenuhi undangan. Tu. Jadi dia anggap tak penting sangat. Jadi ada satu kes lagi, kawan tu kahwin, kawan-kawan dia pakat pergi lelaki. Kemudian dalam majlis kahwin tu dia main gurau. Ketika waktu bersalaman lah, waktu bersalaman naik ke petah, pergi bagi kondom. Bagi kondom depan pengantin perempuan, depan orang ramai. Kononnya nak bergurau. Tak ada adab. Tak ada adab. Bagi kondom depan pengantin, lelaki sama lelaki gurau depan bini dia. Pengantin baru jadi pengantin, depan mak ayah dia, depan tok tua dia, depan ahli keluarga main gurau gitu, tak ada adab. Ini kawan yang tak ada adab, memalukan sebenarnya. Tak boleh gurau, benda gitu tak boleh gurau. Begitu juga kalau kita tengok terlampau gembira sehingga melupakan adab, naik atas petah, dia pergi cabut kerih hok ada pada pengantin. Tak boleh cabut kerih yang ada pada pinggir orang lain, ada boleh. Itu sangat-sangat tidak beradab. Walaupun untuk majlis tarian ke persembahan, kita tak boleh cabut kerih yang berada dalam simpanan orang lain, berada pada pinggir orang lain, tak boleh. Tu. Dia ada adab-adab dia. Nampak sangat tidak beradab walaupun semata-mata nak gurau. Kan tu betul penting adab. Begitu juga tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita marah anak kita depan orang ramai, depan saing-saing dia, kita marah dia depan saing-saing dia. Betul dia buat salah, tapi kita salah juga kerana memalukan dia. Marah dia depan kawan-kawan dia, malu dia, malu. Walaupun dia anak kita marah dia depan kawan-kawan dia, suatu yang meruntuhkan maruah dia. Tu malu dia. Jangan. Walaupun dia ada salah, kita tak boleh salah hilang adab kalau kita marah dia di depan kawan-kawan dia. Nanti kawan-kawan dia akan peli dia, pandai serong dan sebagainya. Itu menghilangkan adab-adab dalam persahabatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kerana itu penting adab-adab supaya hubungan silaturahim terjaga, tidak terasa hati dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, muka surat 165, iaitu memelihara hak-hak persahabatan. Jadi hak-hak persahabatan ni macam mana kita nak pelihara supaya sesama kita tidak terasa hati lah. Tu. Tidak bekak dan sebagainya. Hak persahabatan, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila telah terjalin perkongsian dan tersusung persahabatan antaramu dengan sekutumu, teman kita lah, maka wajiblah ke atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan, dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak-hak itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul akhawai masalul yadain taghsilu ihdahumal ukhra. Perumpamaan dua orang yang bersaudara, perumpamaan kedua belah tangan, di mana yang satu membasuh yang lain. Bila kita nak basuh tangan, kita tak basuh belah. Biasa kita basuh dua belah, saling memerlukan antara satu sama lain untuk gosok tangan, baru bersih molek. Begitulah persaudaraan dalam hak-hak persahabatan, terutama kita orang Muslim, saling memerlukan di antara satu sama lain, saling bantu-membantu.
Dan Nabi SAW pernah masuk ke dalam hutan. Lalu beliau mengambil 2 ranting kayu sugi, yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus. Dan yang ada bersama Rasulullah SAW pada ketika itu ialah beberapa orang sahabatnya. Kemudian Rasulullah memberikan kepada salah seorang sahabatnya kayu sugi yang lurus, dan Rasulullah memegang kayu sugi yang bengkok untuk kegunaan dirinya sendiri. Maka sahabat itu lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebenarnya Tuan lebih berhak untuk mengambil kayu sugi yang lurus ini daripadaku." Lalu Rasulullah menjawab, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min nahar illa su'ila an suhbati hal aqama fiha haqqallahi ta'ala au adha'ah." Rasulullah jawab, tiada seorang jua yang bersahabat dengan orang lain walaupun seketika dari waktu siangnya, melainkan akan ditanyakan tentang persahabatannya. Pada hari kiamat ditanyakan tentang persahabatannya, apakah dia telah menunaikan padanya hak Allah atau mengabaikannya. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, "Mastahabathnani qattu illa kana ahabbuhuma ila Allah Ta'ala arfaquhuma bi sahibi." Tiada 2 orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah ialah yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Cerita ni cerita tentang Rasulullah dengan sahabat dia. Bila masuk dalam hutan, Rasulullah ambil 2 ranting kayu sugi. Satu kayu sugi tu bekok, satu lagi lurus. Biasa hak mana lebih comel, bekok dengan lurus? Comel hak lurus lah, kayu sugi. Tu. Kena ada kayu sugi rumah, paling kurang sebatang. Kena ada. Biar kita tak guna pun, tapi kena ada. Buat pegang, buat cium bau harum dia tu, dia amat-amat sesuai untuk bau gigi kita, bau mulut gigi kita sesuai kayu sugi. Tidak ada ubat gigi yang boleh mengalahkan khasiat kayu sugi itu sendiri. Tu khasiat dia tinggi. Antara ubat penyakit untuk gigi, kayu sugi. Wak ambil, walaupun kita tak guna mana, wak ambil sunnah. Kena ada benda-benda sunnah ni dalam rumah kita. Sugi murah je, RM2.50 lah. Comel dah. Biasa kalau hamba beli hak dulu. Senang nak pegang. Kalau hak bekok ni kita tak berapa nak, sebab uduh. Payah nak guna so. Jadi Rasulullah ni cerita dia masuk dalam hutan, dia ambil 2 ranting kayu sugi, satu tu bengkok, belok. Satu lagi lurus, comel. Dan ada bersama Rasulullah ketika itu beberapa orang sahabat lain. Lalu Rasulullah ni dia bersahabat. Dia pun kayu sugi, hak comel tadi, hak lurus tadi kepada sahabat lain. Dan Rasulullah guna kayu sugi hak uduh, hak bekok belok tadi. Lalu sahabat Rasulullah ketika itu dia rasa serba salah dah. Rasulullah hak comel dia guna ke Rasulullah sendiri hak bekok. Jadi tak sedap hati dah. Lalu sahabat Rasulullah kata, sebenarnya Rasulullah lebih layak guna hak comel ni kayu sugi, hak lurus ni. Bapa ke aku Rasulullah? Rasulullah jawab, tak ada seorang pun yang bersahabat ketika di waktu siangnya, seketika walaupun sekejap aja persahabatan itu berlaku, silaturahim persahabatan berlaku, melainkan akan ditanya di hari kiamat tentang persahabatan. Sebab apa? Sebab ada hak yang perlu ditunaikan, hak sesama muslim. Itu hak dalam persahabatan itu pada hari kiamat. Allah akan tanya apakah dia telah menunaikan padanya hak Allah atau mengabaikannya. Antara hak Allah adalah kita menunaikan hak persahabatan kita, yakni layan dia dengan baik. Tu. Waktu Rasulullah dia hak molek. Macam kita ni kepada orang kita hak dak
wi hok biasa-biasa aja hok kita hok molek Rasulullah dak dia wi hok molek pada sahabat, ambil dia hok uduh. Tu. Sehingga sahabat dia hok lain tu rasa serba salah Rasulullah buat gini. Tapi itulah keimanan, menunaikan hak saudaranya hok lain. Tu persahabatan. Wi yang terbaik. Tiada dua orang yang bersahabat kecuali lebih dicintai di sisi Allah ialah yang lebih lemah lembut dengan sahabat. Jadi dia ada bertolak ansur. Dia melebihkan sahabatnya berbanding diri dia sendiri. Itu. Kerana apa Rasulullah buat gini? Kerana perbuatan ini lebih dicintai oleh Allah. Di sisi Allah. Sebab tu tak belik kalau Rasulullah ni kekasih Allah. Tak belik. Sebab dia punya adab tinggi. Adab Rasulullah ni dalam kehidupan sangat tinggi, sangat hebat. Memang patut dia jadi kekasih Allah. Kepada musuh pun dia baik, apatah lagi kepada sahabat dia. Lagilah baik. Nabi Musa orang tumbuk dia sekali, dia balas sekali tumbuk. Nabi Muhammad orang tumbuk dia, dia balas dengan pelukan. Ni hebat Rasulullah. Payah lah. Benda ni benda payah. Tapi Rasulullah boleh buat. Kerana itu tak belik Rasulullah ni kekasih Allah Subhanahu wa taala, makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak anak kita beradab, kita pastikan dia mengenali Rasulullah lagu mana, mencintai Rasulullah, belajar bab Rasulullah daripada Rasulullah belum lahir sampai Rasulullah wafat. Paling kurang kena ada kitab Syama'il Muhammadiyah pasal Rasulullah, ataupun kitab sirah. Sejak Rasulullah belum lahir sampai Rasulullah wafat kena ada. Dia teballah sikit kita buku-buku sirah ni, kena carilah. Kena ada letak ruang tamu supaya dibaca tiap-tiap malam sebelum tidur. Wajib ke anak kita baca? Wajib ke? Sampai habis. Ataupun kita tolong baca kupu berlaku biar dia dengar pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setahun, 2 tahun habis lah. Tak apa setahun biasa. Habis. Baca selas hari cerita pasal Rasulullah, ataupun habis tempat berhenti molek, berhenti tanda. Biar habis pasal cerita Rasulullah dalam rumah kita. Diceritakan kepada keluarga kita. Dia akan, kelebihan dia akan ada nilai-nilai adab dalam keluarga kita. Mengenali, mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui adab tadi. Selain daripada berselawat lah. Tuhan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita dalam bersahabat, hak molek lah kita ambil kita, hak tak berapa molek kita wi ke kawan kita. Tapi Rasulullah hak molek dia pergi ke kawan dia, hak tak berapa molek dia ambil barang dia tu, dia ambil ke dia. Kerana perkara ini lebih dicintai di sisi Allah. Tapi benda ni benda payah nak buat, benda payah. Tu. Kalau kita payah nak buat gitu, maka bersifatlah lemah lembut kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab bersahabat, maka di antara adab-adab bersahabat ni kita kena ada adab, barulah tertuna hak-hak persahabatan. Seorang sahabat mestilah menjaga segala adab terhadap sahabatnya. Ada berapa ni? Ada 23 adab dia. Adab kawan lah. Pertama, mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Kita jaga dia, harta benda dia pun kita jaga. Kita layan dia dengan baik, dan kita tak kedekutlah harta benda kita untuk dia juga. Jikalau tidak mampu berbuat demikian, maka berikanlah kepada sahabatnya apa-apa yang lebih daripada keperluan dirinya. Itu sahabat ni dia macam adik-beradik juga. Dia macam adik-beradik kita. Kena tu. Maka dia seperti ahli keluarga kita. Pertolongan kita kepada dia, dia kepada kita seperti adik-beradik. Yang kedua, menolong sahabat dengan dirinya pada segala keperluannya.
dengan cara bersegera sebelum sahabatnya perlu meminta pertolongan daripadanya. Jadi antara adab bersahabat lagi, kita segera tolong dia sebelum dia minta tolong, terutama keperluan dia. Keperluan ni ada banyak makanan asah utama tu. Kemudian kalau dia sakit, keperluan ubat dia, rawatan dia, itu utama tu, utama. Tu. Sahabat-sahabat kenalan kita, jemaah kita, tu. Kena bersegera sebelum dia minta tolong, kita dah tolong dia. Kalau dia minta tolong, dia kurang adab dah situ sebenarnya lah. Tu. Jadi sebelum dia minta tolong, kita tahu dia memerlukan pertolongan tu, kita tolong dia. Yang ketiga, menyembunyikan rahsia sahabatnya. Jadi kita kawan ni biasa bukan 2-3 hari, kadang bertahun lama dia. Jadi adalah rahsia-rahsia dia yang kita terlepas pada kita. Dia bagi tahu kita ataupun kita tengok sendiri dengan mata kita lah. Rahsia-rahsia dia, keaiban dia, kesilapan dia. Jadi sebagai seorang sahabat yang berkawan dengan dia, kita simpan rahsia dia. Simpan rahsia ni bermakna gini, kita tak sia orang lain tahu buruk dia, kita nak orang lain tahu baik dia. Kalau kita gaduh dengan dia, kita tak bocor ke aib dia, itu baru sahabat. Itu baru sahabat. Bukan saing, kan bebalah badi buruk memburuk, badi bongkar ke aib sahabat-sahabat masing-masing. Tidak boleh gitu. Itu suatu dosa. Jadi kena menyembunyikan rahsia sahabatnya, keaiban dia, rahsia penting dia, peribadi dia, hal peribadi tu utama. Kadang sahabat kita dia cerita pasal rumah tangga dia, benda sensitif. Jangan kita pergi sebar pula cerita ni dan sebagainya, gini-gini dia ni gini kepada orang lain, tak boleh, nanti jatuh maruah dia, malu dia. Tu. Kena kita sebagai seorang sahabat, bila dia percaya pada kita, dia beritahu rahsia dia pada kita, kita kena simpan sampai mati. Sepanjang kita simpan, kita boleh pahala. Yang mari rasa kali gerai gaduh kan, nak bongkar, nak beritahu pada orang supaya dia malu, kita sabar. Lain kita gaduh biasalah, kita tahan, jangan buat gitu, boleh pahala kita. Yang keempat, menutup keaiban sahabatnya, aib buruk dia. Contohnya, kita saing-saing dengan set-set ustaz, set-set tu imam. Ada ustaz-ustaz tu imam isap rokok. Kita jangan sapa, dia isap rokok berigat dengan kita, contoh. Kita jangan sapa, kita beritahu pada orang ramai, dia ni isap rokok ni. Tak boleh. Tu. Sedangkan dia susuk pada orang ramai, supaya orang ramai tak tengok dia isap rokok. Tapi kita pergi royak ke orang, uduh pasal dia, tak boleh. Walaupun benar dia isap rokok. Tu. Jadi kena tutup keaiban dia. Yang kelima, berdiam daripada menyampaikan celaan orang lain terhadap sahabatnya. Berdiam daripada menyampaikan celaan orang lain terhadap sahabatnya. Kita saing dengan dia, kemudian kita pergi kedai kopi, dia tak mari lagi. Orang tanya, tunggu siapa? Kita beroyak, tunggu nama tu, tak mari lagi. Orang yang tanya tadi pun celor sahabat kita, caci maki, ngopak. Kita dengar lah. Bila sahabat kita mari, kita jangan sampai kepada dia. Jangan royak. Tadi ada orang celor, mungkin jangan. Tu. Bahaya. Tu. Nanti timbul pergaduhan, timbul tak puas hati. Tu tak boleh. Nanti sakit hati dia. Yang keenam, menyampaikan pujian orang terhadap sahabatnya yang menyukakannya. Kalau orang kita duduk, kita tunggu dia, dia tak mari lagi, sahabat kita dia ada orang puji pasal dia, puji. Dia pun mari, kita pun ayak. Mu tahu tak? Ada orang puji mu tadi gini. Tu tak apa. Sebab dia akan suka dan dia akan buat lagi kebaikan tersebut. Itu. Sikit lagi. 7. Mendengarkan dengan baik perkataan sahabatnya ketika ia bercakap. Ketika kita duduk ramai-ramai saing kedai kopi ke apa, kita kecek nak orang dengar. Tanya sahabat kita kecek,
kita pakat awak tak dengar dia, kita pakat kecek set kita. Hak dia nanya dia duk kecek sore. Ada oleh gitu. Walaupun kita sayang lama, tapi dia akan terasa hati. Oh dia ni sayang. Aku kecek tu saya dengar belaka. Saya mau kecek aku dengar, pakat dengar. Macam milih sayang. Begitu juga kalau kita duduk 3 orang, duduk sayang ke apa, kita pun bisik ke sayang sebelah, bisik. Dia ni duduk tengok bisik. Kalau pergi bisik dia, bisik belaka, tak apa ni pergi bisik 2 orang. Demon ni hok tengok orang ketiga tu sayang kita kok. Dia akan mari perasaan bisik ke apa dia. Hai. Dia bisik ke apa? Tak boleh beritahu kamu antara aku dengan dia ya. Tak boleh. Dia akan mari buruk sangka, dia makin mari sakit hati dia, buruk sangka, dia akan mari macam-macam. Itu akan memburukkan keadaan bersahabat. Tak boleh. Jangan bisik kalau ada. Kalau nak bisik-bisik belaka. Yang ketujuh, mendengarkan dengan baik perkataan sahabat tadi. Ketika dia bercakap, kita kena dengar lah. Ni time kita kecek, dia dengar. Time dia kecek, kita duk main handset belaka. Dia akan rasa set ni ajak aku tubik, aku kecek main handset. Baik balik. Dia mari ada jiwa dia tu. Nombor 8, meninggalkan perbantahan dengan sahabatnya. Tinggal bala-bala bantah-membantah, debat-debat ni, dia boleh mengeruhkan keadaan. Nak musim lah ni pula kan. Tu ada aliran-aliran berbeza pandangan. Tinggal biar kita betul pun biar tinggal. Itu lebih baik untuk jaga keharmonian. Nombor 9, memanggil sahabatnya dengan nama yang lebih disukai. Contohnya nama dia Deramal. Kita panggil nama dia Deramal. Tapi kalau dia kata panggil Pak Mel sudah, boleh. Panggil Pak Mel. Tak ada masalah, dia suka. Jangan kita panggil benda lain, benda hak dia tak suka. Tu. Pak Mel hak dia suka. Hak dia tak suka, Pokok. Kita panggil dia Pokok. Dia tak suka perkataan itu, tak boleh. Tak boleh. Gitu. Tak boleh. Ataupun kita panggil nama ayah dia. Ada boleh juga. Dia kena ada panggilan manja. Kepada ayah pada sahabat kita, dia tak boleh sebut nama gitu, dia kena ada nama panggilan manja juga. Kerana ayah sayang kita tu umpama ayah akak kita juga. Tu. Anak pun tak boleh panggil nama ayah. Nama ayah hamba Zamri. Hamba tak boleh panggil Zamri duduk mana, tak boleh, dia kurang ajar. Gitu. Tu. Sayang hamba pun mari rumah, Zamri duduk mana? Dia tanya ayah kita, Zamri kurang ajar juga, tak boleh. Dia mesti panggil panggilan manja. Abah duduk mana abahmu? Itu okey dah tu. Ataupun panggil Abi duduk mana? Dia panggil nama ayah kita seperti kita panggil nama ayah kita. Tak apa, itu lebih baik. Itu. Hak dia sukalah panggilan. Kadang dengan sebab panggilan gelar ni menyebabkan keruh, menyebabkan pergaduhan dan sebagainya. Pernah terjadi pergaduhan di sekolah bagi gelar nama mak ayah. Kemudian asalnya gaduh 2 budak Kemudian cikgu disiplin panggil mak ayah 2 ni, pak gocoh buat. Akhir kali masuk dalam bilik guru, mak ayah dengan mak ayah pula gocoh. Yang main-main dengan nama panggilan. Tu. Nama panggilan ni. Tu boleh. Nombor 10, memuji sahabatnya dengan apa yang diketahui daripada kebaikannya. Kita boleh puji dia dengan kebaikan dia. Dia Rasulullah ni gini. Rasulullah dia puji kebaikan. Dia tak puji orang. Comelnya hari ni. Semaknya mu, macungnya hidung, putihnya kulit anakmu. Tidak. Rasulullah dia puji perbuatan. Bagusnya cuma kain batu mak ayah. Dia puji perbuatan. Dia tak puji bentuk fizikal. Rasulullah ni dia puji perbuatan. Sunat kita puji perbuatan baik. Sunat hukum dia. Bukan tak boleh puji langsung, boleh puji. Puji perbuatan baik. Kerana setiap perbuatan baik disukai oleh Allah, maka kita puji perbuatan baik, kita menyukai apa yang Allah suka. Jadi bukan puji orang, puji perbuatan. Contoh dalam kelas. Comel hidung awak. Hidung awak paling macam sekali.
Hok kepek nyanyo, kepek hidung. Terasa hati budak kepek hidung. Oh, awak putih kali ala kelas tepuk tangan. Hok hitam. Dia tak minta pula ala keadaan gelak hitam. Ini dipanggil penghinaan. Jadi kalau duduk tempat orang ramai dan sebagainya, sunat kita puji perbuatan. Siapa yang sapu papai putih ni? Orang pun tunjuk dia. Kita pun puji, bagus. Terima kasih bantu cikgu. Terima kasih, ini perbuatan yang bagus. Tolong cikgu, moga awak digandakan pahala. Dia akan terinspirasi. Pelajar lain akan, nyesal aku tak sapu hawa tadi. Dia perbuatan baik itu akan menggalakkan perbuatan baik kepada orang lain lagi. Dia puji perbuatan. Rasulullah puji perbuatan. Begitu juga dengan kita nak puji anak-anak kita. Bila kita puji, bagus. Aku saya kali dalam mana-mana anak. Kita puji dia sebab gapo? Sebab gapo? Kalau tak ada sebab kerana pilih kasih, dia akan keruh keadaan hubungan silaturahim adik-beradik. Tapi kalau puji sebab tindakan, terima kasih jaga ayah ketika sakit, terima kasih. Orang lain pun mungkin ada kerja tak boleh nak jaga, cuma orang lain, anak-anak lain akan terinspirasi. Hak ni boleh korbankan masa dia untuk jaga. Puji perbuatan dibenarkan kerana dia akan memberi inspirasi kepada orang lain untuk buat baik juga. Puji perbuatan itu. Jadi Rasulullah ni dia banyak puji sahabat, perbuatan sahabat tersebut, perbuatan yang baik. Jadi bila kita bersahabat, kita boleh puji perbuatan baik yang dilakukan oleh sahabat baik kita. Itu akan merapatkan lagi hubungan hak-hak, adab-adab bersahabat jadi lebih baik, insya-Allah. Jadi tuan-puan, kita sambung minggu depan pula kat 10 je malam ni. Ada 23 adab minggu depan insya-Allah, satu persatu. Sebab kita pasti akan ada rakan-rakan seperjuangan, sahabat, rakan sekerja, sekapung dan sebagainya jemaah. InsyaAllah kita memerlukan adab ini dalam kehidupan kita. Hak mana kita boleh ubah, kita ubah. Supaya ianya lebih baik. Yang pastinya digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa. وجملنا بالعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan surat An-Nas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa